Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini bersama saya Cikgu Muhammad Ani bin Yahya akan cuba membincangkan tentang isu yang panas diperkatakan iaitu cabaran pengajaran dan pembelajaran PDP Pendidikan Jasmani semasa pandemik COVID-19. Kita pergi kepada pengenalan. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, cabaran merupakan sesuatu yang mencabar menguji kemampuan ketabahan seseorang. Hal ini telah dikaitkan dengan cabaran guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya kini yang lebih mencabar hasil daripada sistem pengajaran dan pembelajaran yang telah berubah dengan pendekatan supaya murid tidak terlibat dengan pendidikan terecat, iaitu sistem pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Kurikulum pendidikan jasmani pula merupakan kurikulum yang penting kerana menurut Lamkin pada tahun 1990, pendidikan jasmani merupakan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang membolehkan individu ataupun murid mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal, mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. Hal ini bersesuaian dengan kehendak dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, walau bagaimanapun, sektor pendidikan merupakan sektor yang paling terkesan kerana pandemik, iaitu pandemik COVID-19. Merujuk laporan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2020, COVID-19 merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Hal ini menyebabkan semua sektor bermula bulan Mac 2020 di negara ditutup supaya tahap kesihatan rakyat terbela dan terjaga. Dengan berlakunya pandemik ini, sistem pendidikan negara telah menjanakan satu strategi untuk mengelakkan murid-murid ataupun pelajar-pelajar tidak keciciran dalam proses pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, iaitu menggunakan pendekatan PDPR. Dalam proses PDPR terdapat banyak kelebihan dan kekurangan yang berkait rapat dengan guru, murid dan ibu bapa. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran pendidikan jasmani merupakan kurikulum yang paling terjejas kerana dalam kurikulum pendidikan jasmani melibatkan 25% bidang kecergasan, 75% bidang kemahiran berbanding dengan kurikulum yang lain. Hal ini menguji semua guru dan murid untuk menjalankan kurikulum terutamanya dalam bidang pendidikan. Okey, baiklah. Kita pergi kepada isu dan cabaran dalam PDP ataupun PDPR. Pendekatan PDPR telah disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah banyak membawa ataupun membantu sistem pendidikan negara. Walau bagaimanapun, pendekatan ini agak terencap apabila kaedah ini terdapat beberapa cabaran yang dialami oleh guru dan murid. Pelaksanaan PDPR terdiri dengan 3 kaedah iaitu dalam talian, luar talian dan gabungan. Oleh yang demikian, guru dan murid terpaksa mengharungi cabaran terutama dalam subjek pendidikan jasmani. Baiklah, antara cabaran yang terpaksa diharungi oleh guru dan murid sepanjang PDPR khususnya untuk mata pelajaran pendidikan jasmani adalah seperti yang berikut. Yang pertama, sistem PDPR itu sendiri. Yang kedua adalah kemudahan peranti. Yang ketiga adalah masalah internet. Yang keempat, silibus pendidikan jasmani akan terjejas. Yang kelima adalah penggunaan teknologi dan yang keenam adalah alatan untuk melakukan amali, khususnya dalam bidang pendidikan jasmani memerlukan alatan untuk melakukan kemahiran-kemahiran yang tertentu. Okey, apa masalah, apa cabaran yang dihadapi oleh guru? Yang pertama, kemahiran penggunaan teknologi.
Okey, terutama berlaku kepada guru-guru yang lama dan senior bila kaedah PDPR ini memerlukan kemahiran dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, silibus pendidikan jasmani akan terjejas, iaitu silibus yang berkaitan dengan kemahiran lebih kepada PDP berasaskan teori. Okey, yang ketiga adalah penghantaran tugasan daripada murid akan mengambil masa yang lama untuk guru itu membuat pentaksiran, khususnya dalam bidang ataupun dalam kemahiran-kemahiran seperti cara menendang bola, pukul bola ataupun cara larian dan lain-lain lagi. Antara berikut adalah cabaran yang dihadapi oleh murid pula, iaitu kekurangan peranti. Yang kedua adalah masalah internet, terutama sekolah di luar bandar. Yang ketiga adalah alatan untuk melakukan amali seperti bola, kayu hoki dan lain-lain lagi. Ia akan menyebabkan proses PDP dalam kemahiran itu akan terjejas. Berkait rapat dengan PDPR, sikap malas untuk menghadiri PDPR. Biasa kalau murid itu berada di rumah, sikap malas ini akan timbul. Biasa duduk main game sahaja di rumah tanpa menghadiri PDPR. Cabaran-cabaran tersebut telah memberi kesan yang negatif dalam PDP, terutama dalam subjek pendidikan jasmani. Hal ini disebabkan guru dan murid mempunyai cabaran supaya sistem PDPR ini berlaku secara menyeluruh. Sebagai contoh, jika sekolah di luar bandar, murid akan mengalami masalah internet yang boleh menjejaskan proses PDP dalam talian bersama guru itu sendiri. Jika mempunyai adik-beradik yang ramai, adakah setiap orang ataupun setiap murid mempunyai peranti sendiri untuk menyertai PDPR online? Kaedah PDP online yang biasanya guru-guru mengajar melalui Google Meet, Telegram ataupun Zoom dan aplikasi yang lain. Di sini, baiklah, setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Pendekatan ini akan menguji ketabahan dan kesabaran guru untuk melaksanakan PDP, khususnya pendidikan jasmani, supaya murid dapat menyertai setiap kelas yang diajar oleh guru dan silibus dapat dilaksanakan mengikut masa yang dirancang dalam rancangan pengajaran tahunan ataupun RPT. Antara cadangannya ialah, yang pertama adalah guru perlu meningkatkan kreativiti dalam PDP untuk menarik minat murid untuk menghadiri PDP semasa pandemik. Yang kedua, ibu bapa perlu membantu guru untuk memantau dan membimbing anak-anak supaya mengikuti PDPR. Yang ketiga adalah guru perlu mengajar mengikut keperluan murid, sebagai contoh penggunaan modul. Ini biasa digunakan di sekolah pedalaman ataupun sekolah luar bandar. Yang keempat, susun atur penjadualan PDP perlu sistematik supaya murid tidak rasa tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Pihak kerajaan perlu menyediakan peranti dan internet secara percuma kepada murid-murid yang memerlukan supaya mereka semua tidak keciciran. Guru perlu memikirkan cara yang terbaik untuk murid melakukan aktiviti fizikal di rumah dengan baik supaya tidak membebankan ibu bapa untuk membeli barang-barang keperluan untuk menyelesaikan tugasan kemahiran yang ditugaskan oleh guru-guru mereka. Guru perlu menggunakan pendekatan pedagogi terkini seperti penggunaan teknologi YouTube, Google Quiz, Google Form, Zoom supaya murid dapat menjalankan tugasan yang diberikan dengan laku yang betul, terutamanya dalam bidang kemahiran. Okey, secara kesimpulannya adalah guru adalah insan yang sangat dimuliakan di dalam Islam dan memberi kedudukan tinggi sesuai dengan peranannya yang memberi kesan kepada masa hadapan murid serta umat keseluruhannya. Rasulullah adalah guru yang pertama kepada umat Islam. Jadi
Walau bagaimanapun cabaran yang dialami sepanjang pandemik ini, guru-guru perlulah meneruskan amanah dan tanggungjawab dengan baik supaya anak murid tidak gelak di masa hadapan. Bermulanya di sini, bak kata pepatah Melayu, meletup buluh biarlah dari rebunnya. Semoga pandemik ini reda dengan cepat supaya murid-murid dapat belajar secara bersemuka dengan guru bersesuaian dengan konsep pendidikan negara. Kita jaga kita, kekal selamat di rumah, lindung diri, lindung semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.